Bagi mengulas pembukaan 11 sektor ekonomi di negeri fasa 1 Pelan Pemulihan Negara dan juga lebih banyak pembukaan sektor ekonomi untuk negeri-negeri di fasa 2 PPN bagi mereka yang sudah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin ini, bersama saya di talian Skype pada ketika inilah Profesor Media Teknologis Dr. Samsul Bahari Samsudin, merupakan pakar pengurusan risiko kesihatan, persekitaran dan pekerjaan dari Universiti Malaysia Sabah. Assalamualaikum, selamat petang Prof. Bagaimana kita melihat pembukaan sektor ekonomi khususnya di negeri-negeri fasa 1 ini? Kalau saya di negeri fasa 1 ini, saya lega kerana kedai gunting rambut sudah boleh dibuka. Akan tetapi risiko itu sentiasa menggentarkan kita kerana bilangan kes masih lagi tinggi. Pada pandangan Prof, bagaimana kita ingin memahami situasi ini dari sudut yang lebih menyeluruh? Baik, terima kasih Zul. Saya mulakan begini ya. Sebenarnya apabila diumumkan tentang pembukaan sektor-sektor industri ini, saya juga amat terkejut ya, berdasarkan daripada keputusan yang telah dibuat. Dalam keadaan sekarang di mana negara sedang meningkat kesnya, dan kalau kita dapat lihat setiap hari tidak kurang daripada 20,000 kes-kes baru COVID-19, dan turut juga disumbangkan oleh VOC, variant of concern, seperti varian Delta juga kita nampak ada peningkatan kes-kes varian baru ini ataupun variant of concern ini dalam negara dan di negara-negara sekitar kita. Itulah agak mendukacitakan apabila saya mendengar berita ini, di mana baik di pasal 1 atau pasal kedua kita sudah mula untuk membuka. Sebagi saya dari sudut atau perspektif pengurusan risiko, kita sepatutnya tidak perlu lagi membuka sektor-sektor ekonomi ini. Ingat, apabila kita buka, maka pemantauan yang ketat juga perlu dilaksanakan bersama. Bila dikatakan pemantauan yang ketat, adakah kita punya jentera di lapangan ataupun petugas-petugas di lapangan masih lagi dalam keadaan yang full force, maksud saya sepenuhnya boleh bertindak dengan sebaik mungkin. Saya cukup percaya kita dengan bilangan kaki tangan yang agak terhad, bilangan kes, bilangan industri yang beroperasi, dan selepas berjuang hampir almost 2 tahun kita berjuang menentang COVID-19 ini, baik di peringkat frontlinernya mau di peringkat industri, bahagian penguatkuasa dan sebagainya. Sudah tentu ada keletihan di sana, sudah tentu ada penurunan dia punya strength dari segi pemantauan dan sebagainya. Ini kita juga kena fikirkan bersama. Jangan lihat dari segi kehendak ekonomi saja, perlu juga dilihat dari segi faktor-faktor penguatkuasaan. Macam kita katakan tadi, imunisasi pun kita tidak pun mencapai 50% lagi, imunisasi kelompok. Jadi pelbagai kaedah mungkin boleh dinyatakan, kita akan buat begini, kita akan buat begini, SOP, kita akan perketatkan, kita akan buat pemantauan, kita akan buat RTK, ujian dan sebagainya. Tetapi isunya nanti pemantauan. Saya cukup bimbang sebab berdasarkan sejarah-sejarah yang lepas-lepas, memang ada kelompangan di sana apabila kita membuka ini, dan kes akan mula meningkat semula akibat daripada kelompangan yang kita sendiri gagal kesan di peringkat awal. Prof menyebut mengenai penguatkuasaan dan juga kebimbangan mengenai kes yang tinggi, tetapi dalam situasi yang lain juga kerajaan menerusi Menteri Penyelaras Pelan Pemulihan Negara Tengku Datuk Seri Zafrul baru-baru ini mengatakan bahawa indikator itu diletakkan kepada kes-kes yang serius, kategori 3, 4 dan 5 dan juga kapasiti ICU di hospital. Dan kalau kita melihat kepada data-data yang dikeluarkan oleh JKJAV contohnya, Lembah Kelang hari ini mencatatkan kadar vaksinasi lengkap sekitar 64.7%. Dan bagaimana kita melihat bahawa kita perlu bersedia dalam arah untuk melancarkan pergerakan rakyat yang sudah divaksinasi, dan juga pembukaan ini benar kita risau angka akan naik, akan tetapi ianya bukanlah seperti pembukaan ekonomi ketika kita belum divaksinasi. Situasi itu juga perlu difahami pada pandangan Prof. Bagaimana kita menganalisis itu dalam situasi vaksinasi itu sudah melebihi 50% bagi negeri-negeri tertentu, khususnya di Lembah Kelang ini?
Baik, satu kita boleh ukur melalui parameter kecapaian vaksinasi kelompok ya. Sebagaimana yang selalu diberitahu, kita perlu mencapai imunisasi sekurang-kurangnya 80%. Jadi kita masih lagi jauh. Macam saya katakan tadi, 50% pun belum lagi kita capai. Di hujung minggu baru-baru ini saya dapat makluman bahawa kita hanya baru mencapai 45%. Jadi kita ada 5%. Jadi kita perlu percepatkan lagi proses vaksinasi dan perlu dilihatnya, saya juga dipahamkan ramai orang yang telah mendaftar vaksinasi ini tetapi masih ramai juga yang belum mendapatkannya. Jadi ini perlu dilihat di mana punca kesilapannya dan sebagainya. Yang kedua ialah kita perlu juga melihat indikator-indikator lain ya. Kadar kematian sebagai contoh ya. Memang betul kita tidak boleh bergantung kepada jumlah kes baru sahaja, kes harian baru sahaja. Memang kes harian baru kita akan dapat peningkatan, tetapi dalam masa yang sama juga tidak dinafikan. Ini yang saya katakan tadi, kes kematian harian juga meningkat. Ini yang membimbangkan saya. Zul. Prof, sekarang ni berada di Kota Kinabalu, Sabah, dan Sabah adalah negeri yang di bawah dalam fasa 2 dan juga menggunakan dine-in sejak beberapa minggu yang lalu. Kadar vaksinasi itu juga masih lagi dipertingkatkan dari masa ke masa. Kes harian semalam melebihi 1,752. Dalam aspek ini mungkin kita dapat fahami situasi di Sabah dengan mengambil kira sudah berada di fasa kedua, kadar vaksinasinya perlu dipertingkatkan lagi dan juga peningkatan kes yang cukup signifikan daripada segi angkanya. Apa yang kita dapat fahami daripada situasi itu, Prof, di Sabah khususnya? Baik, kalau kita lihat daripada perspektif di Sabah ya, kalau kita lihat ya, saya sangat bimbang ya apabila melihat baru-baru ini ya, dilihat di pusat pemberian vaksin di beberapa buah tempat di negeri Sabah ya, telah berlaku congested ya ataupun kepadatan ya, ramai orang tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Saya amat bimbang ya. Kemungkinan jumlah kes 1,700 ini baru permulaan ya. Ianya boleh meningkat pada bila-bila masa. Dan sebagaimana yang saya katakan tadi, dengan dibukanya dine-in ataupun makan di kedai dan sebagainya, ini juga turut menyumbang ya. Dan apabila saya cukup yakin apabila ada pengumuman seperti pembukaan sektor-sektor ekonomi, 11 sektor ekonomi tadi seperti kedai mainan, kedai vape dan sebagainya, saya tidak lihat dia sebagai satu keperluan pada masa kini. Jadi saya sebagai salah seorang pakar dalam pengurusan risiko, saya amat berduka cita dengan keputusan ataupun dengan keputusan yang telah dibuatnya, iaitu pembukaan sebelah sektor ekonomi ini. Kita perlu lihat banyak lagi faktor-faktor lain ya. Memang kita tak dapat nafikan bahawa ekonomi itu penting, tetapi kesejahteraan masyarakat, kesihatan masyarakat itu sentiasa perlu menjadi keutamaan semua pihak dan semua pihak perlu bekerjasama menggembeling isu ini. Bagaimana tanggungjawab itu diletakkan kepada pemilik perniagaan? Kerana mereka yang perlu memastikan persekitaran mereka sihat terlebih dahulu. Kalau buka restoran contohnya, mereka yang memastikan bahawa pekerja-pekerja restoran sudah pun lengkap vaksin dan perlu peka dengan keperluan vaksinasi yang lengkap itu untuk dine-in ataupun membuka sektor-sektor perniagaan yang lain. Bagaimana, Prof? Benar kita bercerita mengenai penguatkuasaan, tetapi kalau kita pelajari dalam setahun ini juga, penguatkuasaan itu mungkin diperdebatkan dan juga ianya belum cukup difahami secara komunikasi di kalangan rakyat kenapa boleh begitu dan tidak boleh begini, kenapa penting vaksinasi dan sebagainya. Jadi bagaimana empowerment itu perlu diberikan di dalam kalangan komuniti. Hari ini sektor perniagaan sudah diberikan untuk dibuka, tapi mereka perlu bertanggungjawab untuk menjaga kelonggaran yang diberikan ini supaya tidak ada kluster baru dan juga risiko-risiko itu dapat dikurangkan, Prof. Adakah kita bersedia? Baik. Secara umumnya kebanyakan organisasi perniagaan ya, terutamanya peniaga-peniaga runcit, peniaga kedai makan ya, peniaga-peniaga kecil, bagi saya ianya masih lagi belum bersedia tentang ini. Memang ada tuntutan-tuntutan ekonomi bagi menampung saraan hidup mereka daripada sehari ke sehari ya. Tetapi apabila kita membuka sesuatu restoran contohnya, bila saya lihatnya
pematuhan dari segi pihak owner ataupun pengusaha restoran itu sendiri agak rendah ya. Baru-baru ini dalam minggu lepas kalau kita semua mengikuti berita peniaga-peniaga di Pulau Pinang contohnya, mereka ingin membuka tetapi pekerja-pekerja mereka masih lagi ramai yang belum mendapat vaksin dan sebagainya. Inilah juga menimbulkan kekeliruan. Akhirnya dia menimbulkan kekeliruan ya. Sama ada restoran hendak dibuka, memang pelawat ada vaksinasi, tetapi kita juga kena lihat pekerja-pekerjanya bagaimana penjarakannya, dan akibat daripada pemantauan yang sangat minimal ini, saya cukup bimbang akan berlaku kelompangan di sana dan masing-masing akan cuba mengambil ruang dan peluang untuk tidak mematuhi SOP-SOP yang ada. Yang ini yang banyak sebenarnya berlaku, baik di industri. Kalau kita lihat di sektor industri, bukan mereka tidak ada SOP, tetapi akibat kelekaan dari segi pemantauan, akibat kelekaan dari segi penguatkuasaan, ini yang menyebabkan banyak industri-industri, kluster-kluster industri terus menjadi penyumbang utama kepada keadaan ataupun bilangan kes harian ya. Saya tak nak nanti kalau kita dengar pula lepas ini banyak kluster-kluster yang datangnya daripada sektor-sektor ekonomi yang lain. Contoh kedai guntingnya, kedai vape-nya, kluster-kluster baru ya. Jadi kenapa tidak kita fokus menyampaikan menyelesaikan sesuatu masalah itu dengan lebih fokus ya, iaitu kita fokus kepada pemberian vaksin, kita fokus dulu dengan pematuhan SOP kendiri masyarakat ya, dengan berada di rumah, pematuhan daripada organisasi pula kita perlu memberi lihat ya SOP yang terkini ya. Macam saya cukup bimbang, sebab itu saya katakan tadi, daripada tadi saya amat bimbang tidak mustahil sehingga hujung bulan September ini ataupun sehujung di awal pertengahan September nanti kita akan mencapai 30,000 kalau kita tidak memantau perkara ini. Prof, saya ada setengah minit, tapi kalau saya ajukan soalan yang terakhirlah Prof, bukankah kelonggaran ini juga menuntut kepada proses vaksinasi yang lebih cepat dan juga memberikan motivasi yang lebih cepat kepada mereka yang tidak divaksin untuk divaksin segera? Bagaimana kita melihat daripada aspek itu dalam masa 30 saat, Prof? Setuju, tetapi itulah juga menunjukkan kegagalan apabila pusat PPB kita atau pusat pemberian vaksin kita menjadi padat, congested dan tidak terkawal. Ini yang saya katakan tadi, kita nak cepat tetapi dalam masa yang sama penguatkuasaan, pematuhan juga perlu tuntas dan jelas. Itu yang kita boleh perhatikan di masa-masa akan datang. Terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kami. Itu dia tadi Profesor Madar Teknologis Dr. Samsul Bahari Samsudin dari Universiti Malaysia Sabah.